Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kita sambung pada subtopik yang ke-12. Subtopik yang berkaitan dengan perbahasan qadar suci antara dua haid. Jadi bila kita kata qadar suci, maka dia ada beberapa qadar suci. Pertamanya qadar suci antara dua haid. Yang keduanya qadar suci antara dua nifas. Yang ketiganya qadar suci antara haid dan nifas. Yang keempatnya qadar suci antara nifas dan haid. Okay. Jadi sekarang ni Syekh kita ni nak bawa perbahasan qadar suci. Tu dia kata miqdarut tuhri al-fasili bainal haidataini. Qadar suci yang memisahkan antara dua haid. Dua haid di sini ialah dua kitaran haid. Maksudnya 15 hari boda haid pertama, kitaran pertama. 15 hari yang lain, haid kedua, kitaran kedua. Tengah-tengah tu, sekurang-kurangnya berapa hari untuk kita sabitkan daur kitaran haid kedua tu, haid. Berapa hari? Jadi kita dalam bab suci antara haid, bila sebut begitu, maka keluarlah suci antara dua nifas. Keluarlah suci antara haid dan nifas. Keluarlah suci antara nifas dan haid. Berbeza. Jadi bila kita sebut miqdarut tuhril fasil bainal haidatain, maka terkeluarlah at-tuhur, suci yang memisahkan antara dua nifas. Suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Suci yang memisahkan antara nifas antara haid dan nifas. Kemudian at-tuhur, maksud at-tuhri itu ataupun at-tuhru itu ialah hukum suci. Hukum suci. Berbeza dengan perkataan an-naqa. An-naqa, kalau dalam kitab Ustaz Abu Samah tu dia sebut, tak keluar, kalau naqa tu tidak keluar darah haid, tidak keluar darah nifas. Panjang lah. Kalau kita mudah ya, tidak keluar darah. Selesai. Naqa tu ialah nama bagi tidak keluar darah. Tak keluar darah tu ma'ruf lah, tak keluar darah apa. Tak keluar darah apa? Tak keluar darah haid, tak keluar darah istihadah, tak keluar darah nifas, tak keluar darah. Sebab walaupun kita kata dia keluar darah tapi istihadah, itu bukan naqa. Itu bukan naqa. Jadi kita dah buat dah contoh dalam Izalatul Ittibah tu. Ada umum khusus mutlak, ada umum khusus min wajhin. Tengok situ lah. Hujan lagi tu. Sing dia ni. Setiap tuhur itu tak semestinya naqa. Kerana ada tuhur yang mana keluar darah. Contohnya, perempuan tu keluar lebih 15 hari. 20 hari misalnya. Hari pertama hingga hari ke-10 hitam. Hari ke-10 sampai hari ke-20 merah masalahnya. Maka hak merah tu istihadah. Bila kata istihadah, hak merah tu juga tuhur. Hukum suci. Siapa-siapa yang tak semayang waktu tu dan tak puasa waktu tu, wajib qada. Beza dengan naqa. Naqa ni tak keluar darah. Naqa ni pula, dia boleh berlaku di luar border 15 hari, dia boleh berlaku dalam border 15 hari. Kalau berlaku luar border 15 hari, jelas itu tuhur. Hukum dia suci. Tapi dalam border 15 hari, belum tentu dia suci. Contohnya, hari pertama sampai hari kelima keluar darah. Zahirnya hukum haid kalau cukup syarat. Hari kelima sampai ke-7, tak ada darah. Dia panggil apa? Naqa. Hari ke-7 sampai ke-9, keluar balik darah. Dia panggil apa? Haid. Okey. Celah-celah tadi tu, naqa tu adakah tuhur? Atas pandangan mu'tamad qaulus sahbi, bukan tuhur. Maka, dihukumkan haid pada hukum. Atas pandangan qaulul laqati ataupun qaulut talfiq, maka dia itu
tuhur. Dia itu tuhur. Lepas hari ke-9 tu yang keluar darah tu berhenti pula darah. Tak ada pula darah sampai pas sudah. Tu dia panggil naqaq juga, naqaq juga. Tapi naqaq serta tuhur. Naqaq serta tuhur. Kata musannif kita, aqallu tuhurin fasilin baina haidataini. Bermula sekurang-kurang suci sifat yang memisahkan antara dua haid, haidataini. Antara dua haid itu khabar 15 tamyiz yauman, 15 hari. 15 hari. Mana sekurang-kurang 15 hari boda haid pertama. 15 hari boda haid kedua. Tengah-tengah tu mesti dicelahi 15 hari 15 malam paling kurang. Kalau tak, dia akan masuk dalam bab baqiyatut tuhri. Iaitu melengkapi masa sekurang-kurang suci. Dia akan bagi situ. Melengkapi masa sekurang-kurang suci. Tak tengok. Mic ni menyala kan? Dengar suara mic kan? Itu mic baru. Bukan bagi. Wahwa, dan bermula dia. Panas pula. Hujan pun. Dia kata wahwa, dan bermula dia kaunu aqalli tuhurin fasilin baina haidataini 15 yawman. Pandangan ni ialah khabar ma barang zahaba ilaihi, yang telah berpandanganlah kepadanya, kepada ma tu fa'il oleh jumhurul ulama'i, oleh majoriti ulama. Mana? Minal malikiyati, daripada mazhab Maliki, daripada mazhab Maliki. Tu kat bawah tu ta'lim nombor 1 dia kata wa hukiya 'anil imami Maliki, dan telah dihikayatkan cerita daripada Imam Malik, annahu akan bahwasanya qala, telah berkata Imam Malik, la a'lamu bainal haidataini waqtan, aku tidak tahu antara dua kitaran haid itu waktu yang sifat ya'tamidu alaihi, ataupun yang yu'tamadu alaihi, yang dapat dipegangkan atasnya, atas waktu itu. Tak tahu. Imam Malik ni a'lamu mustahil mutlaq dah. Wa an ba'dhi ashabihi, dan dinukilkan juga, dihikayatkan juga daripada sebahagian ashab Malikiyah. Macam kita ada al-ashab al-Syafi'iyah, dia al-ashab al-Malikiyah, anna aqallahu aqallal tuhri, bahwasanya sekurang-kurang suci itu 10 ayyamin. Ada ashab Malikiyah yang kata sekurang-kurang suci 10 hari. Tapi yang dibawa oleh Syekh Nuruddin ni mungkin pandangan mu'tamad mazhab Maliki, macam kita lah. Ashab tak semestinya pandangan mu'tamad mazhab. Tu disebut dalam kitab Al-Mizan dan Hilyatul Ulama besar. Siapa lagi yang berpandangan 15 hari? Ataf wasyafi'iyati, ya jelaslah mazhab Syafi'i. Ataf wal ahnafi, dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pun 15 hari suci kot. Mana jumhur tu lah ni. Wadhalika, kenapa dipilih begitu? Wadhalika kaunu, ambil balik kaunu tu kaf waw nun lah. Keadaan aqalli tuhurin fasilin baina haidataini 15 lianna ay sabitul khabar. Sabit ia lianna syahra, kerana bahwasanya sebulan itu ghaliban, maksud bin azil khafid ay fil ghalibi, pada ghalib, pada kebanyakannya, khabar lianna la yakhlu, tak bebas ia, tak sunyi ia asyahru an haidin wa tuhurin, daripada haid dan suci. Ni pada ghalib. Boleh jadi dah orang tu dia tu sehari semalam haid, 3 bulan suci. Boleh? Boleh. Mana adat dia 1 hari 1 malam haid, 3 bulan suci. Boleh tak? Boleh. Tapi ghalibnya dalam sebulan
ada haid, ada tuhur. Maka bila begitu, para ulama, dia tengoklah. Dia berpandangan apa? Kalau dalam madhab Asy-Syafi'i, dia kata apa? Sekurang-kurang, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Maka confirm bakinya itu ialah suci. Madhab Maliki, dia kata sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Maka juga lebih kurang sama dengan madhab Syafi'i, bakinya itu adalah suci. Mazhab Hanafi 10 hari 10 malam. Dan masa suci 15 hari 15 malam. Baru 25 hari. Masih dalam sebulan tak? Masih dalam sebulan. Habis. Lepas tu, li'anna syara. Kemudian kita dalam kitab Izalatul Iltibas, kita sudah mengira. Kita sudah buat kiraan. Kenapa ihtimal sebulan tu 15 hari sebanyak-banyak haid, 15 hari sekurang-kurang suci. Kerana kita buat pengiraan 4 kan. Kita buat sekurang-kurang suci dengan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid dengan sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak suci dengan sebanyak-banyak haid. Tu, ihtimal tu 3 tu 4 rasa 4. Ada satu lagi ke? Ada satu lagi. Sekurang-kurang suci ke? Yang pertama sekurang-kurang suci 15 hari. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Jadi 16 hari. 16 hari. 16 hari tak cukup sebulan tu, lagi tinggal 14 hari. Tolak. Lepas tu, sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak suci lah haddalahu. Tak boleh lebih daripada sebulan. Tolak. Lepas tu, sekurang-kurang haid dengan sebanyak-banyak suci. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak suci la haddalahu. Lebih sebulan boleh. Tolak. Ihtimal terakhir, sebanyak-banyak haid dan sekurang-kurang suci. Sebanyak-banyak haid 15 hari, sekurang-kurang suci 15 hari, maka cukup sebulan. Hak tu yang diterima. Itu dalam kitab Hasyiatut Tarmasi ala al-manhajil qawim. Wa idza kana aktsarul haidhi 15, dan apabila adalah sebanyak-banyak haid itu, aktsaru isim kana al-haidhi mudhaf ilaih, khabar kana 15 ay yauman lah. Apabila sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam, jawabnya lazima ayyakuna. Ayyakuna ta'wil masdar fa'il lazima. Lazimlah oleh bahawa adalah aqallu tuhri, aqallu isim yakun wa huwa mudhaf, at-tuhri mudhaf ilaih, kadzalika ta'allusat mazur khabar yakun khabar yakun ay sabitan. Bahawa adalah sekurang-kurang suci itu sabit ia kadzalika aktsaril haidhi. Seperti mana demikian itu demikian aktsaril haidhi, iaitu 15 15, yakni yauman hari. Habis. Tiga mazhab apa lagi? Mazhab Hanbali pula. Wa qala al-Hanabilatu, dan telah berkatalah oleh pandangan mazhab Hanbali, aqallu tuhri al-fasili bainal haidataini 13 yauman. Bermula sekurang-kurang suci sifat yang memisah ia suci itu antara dua haid, khabar 13 yauman, 13 nisfu hari, 13 hari je. Tu. Dia seorang yang mazhab yang tidak mengikuti jumhur, iaitu 13 hari. Lepas tu apa hujah dia? Wahtajja lahum, dan berhujahlah bagi mereka itu Hanabilah, bima dengan barang fi sahihil Bukhari, bagi sahih, dan bima ay bima thabata, takdir silah, dengan barang yang telah sabitlah ia barang pada sahih Bukhari. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan, ja'at, telah datang ia seorang perempuan. Ja'at tu khabar anna, imra'atun isim anna. Waqad, dia telah datanglah kepada Sayyidina Ali tu. Waqad talaqaha zawjuha, dan sungguhnya telah mentolaklah akan dia, akan isteri, akan perempuan tadi, oleh suaminya yang perempuan tadi. Dalam keadaan kena tolak dah. Jadi seorang perempuan datang dalam keadaan dia tu telah ditolak oleh suami.
Faza'amat, maka meyakini ia perempuan tadi, annaha, bahwasanya perempuan tu hadat, telah haid ia perempuan tu fi syahrin, dalam sebulan tu thalatha haidin. Itu thalatha maf'ul mutlaq, haidin mudhaf ilaih. Asalnya hadat haidan. Haidan kan masdar, jadi diganti pada tempat masdar. Thalatha dia tu jadi maf'ul mutlaq, haidin mudhaf ilaih. Dia perasan, dia berasa, dia yakin dia telah haid dalam sebulan 3 kali. Oh, sebulan 3 kali. Okey. Bila 3 kali haid, mana 3 kali quru lah. Talaqaka fi'il madhi. Seorang perempuan telah datang dalam keadaan dia telah ditolakkan oleh suami, dan dia berasa, dia yakin sebulan ni sudah 3 kali haid, maka gugurlah. Kan, kalau 3 kali haid ni, kalau tolak 3 quru kan, 3 quru, 3 apa namanya? 3 quru lah. Jadi sekarang ni dia tolak waktu suci. Waktu haid 1 suci, waktu haid 2 suci, waktu haid 3. Patut 3 kali haid untuk lepas. Untuk lepas apa? Untuk lepas daripada iddah. Iddah. Iddah 3 kali quru. Okey, macam mana taswir 3 kali dalam sebulan ni? Okey, kita andaikan. Okey, dalam mazhab Hanbali sekurang-kurang haid berapa? Sama dengan mazhab Asy-Syafi'i, iaitu sehari semalam. Okey, andai kata dia sehari semalam haid. Sekurang-kurang suci mazhab Hanbali 13 hari. Maka 13 hari. Hingga berapa? 14. 14 lah. Mana? Sekali haid dah. Okey. Lepas tu hari ke-15 haid lagi sehari semalam. Suci pula 13 hari. Berapa dah? 15 campur 13 28. Okey, 28. Haid pula sehari semalam, lepas pada tu 29. Dalam sebulan 3 kali haid. Ni hujah dalam mazhab Hanbali. Dalam sebulan 3 kali haid. Sekali lagi, hari pertama sehari semalam. Sebab sekurang-kurang haid bagi mazhab Hanbali sehari semalam. 13 hari suci. Kerana apa? Kerana dalam sekurang-kurang suci dalam mazhab Hanbali 13. Jadi 14 dah. Lepas tu haid sehari semalam pula 15. Suci pula 13 hari 28. Haid pula sehari semalam 29. 29. Itu masih dalam sebulan. Maka dalam sebulan dia kata sudah mengakui 3 kali haid dah. Habis dah iddah aku ni. Iddah yang paling cepat tu. Kita lupa semalam nak beritahu iddah kalau seorang perempuan tu dia keluar haid tu lambat nak tunggu. Macam mana? Contoh dia mari haid tu setahun sekali. Tahu? Lupa semalam. Minggu depan. Dia kata. Jadi dia hujahkan tu hadis tu. Daripada Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari ni. Maka dia pun kata faqala Aliyun li Shuraihin, maka telah berkatalah oleh Sayyidina Ali kepada Shuraih. Dia kata begini, qul, katakanlah oleh engkau wahai Shuraih, fiha, padanya, pada perempuan tu. Faqala Shuraihul, maka berkatalah oleh Shuraih. Dia kata gini, in ja'at bayyinatun, jikalau bawa datanglah. Ni kita kena tengok baliklah, in ja'at bayyinatun ke bayyinatan. Takut ja'at ni dengan makna bawa. Ni kena tengok lagi lah. Takat ni kita baca dengan fa'il dulu. In ja'at bayyinatun, jikalau telah datanglah oleh bukti min bitanati ahliha. Bitanah ni apa dia? Dalam Quran, la tattakhidhu bitanatan, janganlah kalian ambil kawan yang dipercayai. Jadi bitanah ni orang yang dipercayai. Jadi bitanati ahliha, orang yang dipercayai dalam kalangan ahli perempuan tersebut, keluarga perempuan tersebut. Kena datangkan bukti daripada orang yang dipercayai dalam kalangan ahli keluarga perempuan tersebut. Mimman, daripada orang yarda dinahu. Ya. Yarda ke apa? Ataupun boleh baca bina majhul lah. Yang yurda, yang diredai akan dinuhu dinuman, akan ugamanya ugama man. Wa amanatuhu, dan amanahnya man. Kenapa dia orang yang percaya. Maka fasyahidat bidzalika, maka memberi saksilah oleh bitanatu ahliha tu, orang yang dipercayai dalam keluarga ahli perempuan tu, bidzalika ma qalathu, apa yang telah berkata oleh perempuan akan dia.
wa illa ay wa illam wa illam wa illa ay wa illam tashhad. Wa illam tashhad bidzalika fahiya, maka bermula dia perempuan tu khabar kadhibatun, ialah orang yang menipu. Kena datangkan bukti. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka telah berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata qalun. Apa tu? Wa ma'nahu wa ma'na qalun, berkata bermula makna qalun itu bilisanir Rum, dengan bahasa Rum, maknanya ahsanta, bagus engkau ni. Di Syurah kata aku kata begitu, maka Sayyidina Ali pun kata betul lah, bagus tu. Fahadha ittifaqun minhuma, maka bermula ini khabar ittifaqun, sepakat minhuma daripada keduanya, Syurah dan Ali, ala imkani thalathi haidatin, atas kebolehan 3 kali haid fi syahrin, dalam sebulan. Ni hujah mazhab Hambali ya. Wala yumkinu illa bima dzukira, dan tidak mungkin ia imkanu thalathi haidatin tu, kebolehan 3 kali haid tu, illa bima dzukira, melainkan dengan barang yang telah disebutkan akan dia, akan barang. Apa dia? Iaitu mesti 13 hari suci. Kalau tak, macam mana nak dalam sebulan tu 3 kali haid? Kalau kita guna mazhab yang 15 kali suci, 15 hari suci. Okey, kalau dia mari haid sehari semalam, 15 hari suci. Dah berapa? 16. Lepas tu mari haid sehari semalam, 15 hari suci. Dah lebih daripada sebulan. Padahal baru 2 kali haid. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita tidak boleh dalam sebulan tu 3 kali haid. Mesti paling banyak 2 ya. Mazhab Hambali saja boleh 3. Dalilnya hujah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam Sahih Bukhari. Ghaira anna al-Bukhari, melainkan bahwasanya Imam Bukhari zakara khabar anna, telah menyebut ia Imam Bukhari maf'ul bi hadza, akan ini ta'liqan. Ta'liqan bi lafdhi tamridi, hal keadaan dia mentaklikkan, hal keadaan Bukhari itu mentaklikkan, menggantungkan dengan lafaz tamrid, mana qil ataupun ruya. Ruya. Lafaz tamrid itu lafaz yang bina majhul lah, yang lemah. Kalau qala qila, kalau rawa ruya, kalau haka hukiya, gitu. Hukiya ruya qila, tu dia panggil sighatut tamrid ataupun lafzut tamrid. Qala al-'allamatu al-'aini, telah berkata oleh al-'allamah al-'aini, wa wasalahu ad-darimi ila 'amirin huwa asy-sya'bi, telah menyampailah akan dia akan ma bahasa ni lah, ma buhitha, apa yang dibahas ni oleh fa'il ad-darimi, oleh Imam Darimi, telah menyampaikan itu ila amirin, kepada Amir. Siapa Amir? Huwa, bermula dia Amir itu asy-sya'bi, ialah asy-sya'bi. Qala, telah berkatalah ia, ja'at imra'atun, telah datanglah oleh seorang perempuan, ila aliyin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tukhasimu, khasama yukhasimu, tukhasimu, bermusuhlah ia perempuan itu, maf'ul bih zaujaha, akan suaminya, suami perempuan tu. Kemudian talaqaha, mentolaklah ia suami akan isteri tu. Faqalat, maka telah berkatalah ia perempuan, hidtu, telah haidlah oleh aku, fi syahrin, dalam sebulan tu, thalatha haidin, sebanyak 3 kali haid. Faqala, maka berkatalah Aliyun, oleh fa'il Sayyidina Ali, li Syuraihin, kepada Syuraih, iqdi bainahuma, hukumlah oleh engkau antara keduanya, antara rajul, antara suami, zauj dengan isteri dia tu. Qala, berkatalah ia Syuraih, ya amiral mu'minina, wahailah amiral mu'minin, iaitu merujuk kepada Sayyidina Ali, wa anta hahuna, dan bermula engkau itu berada di sini. Qala, telah berkatalah ia Sayyidina Ali juga, iqdi bainahuma, hukumlah oleh kamu antara dua orang tersebut. Qala, berkatalah ia Syuraih, in ja'at bayyinatun, jika datanglah oleh keterangan itu, min bitanati ahliha, daripada orang yang kepercayaan daripada keluarga si perempuan itu, mimman yarda ataupun mimman yurda, daripada orang yang diridai akan dinuhu, akan agamanya, man, kalau baca yurda makna dinulah, naik fa'il, wa amanatuhu, dan amanahnya seorang man tadi, ila akhiri al-haditha ay intaha al-hadithu, ataupun al-haditha ay iqra al-haditha,
Iqra' al-haditha. Iqra' al-haditha. Sudah lilah riwayat-riwayat tu. Warawahu, dan telah meriwayat al-Akaniya akan al-mazkur oleh fa'il Ibnu Hazmin aidan. Ibnu Hazm al-Zahiri pun riwayat dengan benar sama. An Hashimin, daripada Hashim, an Ismail, daripada Ismail ibni Abi Khalidin, an Sya'bi, anna Aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ata, ataupun utia, didatangi. Sayyidina Ali itu khabar anna, didatangi bi rajulin, seorang lelaki, talaqa, sifat yang telah mentolak ia seorang lelaki, imra'atahu maf'ulun bi, akan perempuannya, iaitu isterinya, isteri lelaki itu. Ila akhiril hadith, al-haditha ay iqra' al-haditha. Itu dia bagi sumber dalam Umdatul Qari, dalam Manarus Sabil, dalam Mughnil Muhtaj. Wa hukiya, dan dihikayat juga an Yahya ibn Aktham al-Qadi, annahu naifai, bahwasanya Yahya bin Aktham qala khabar anna, telah berkata Yahya bin Aktham, aqallu tuhri 19 yawman, bermula sekurang-kurang suci itu 19 hari. Oh, lagi banyak ni. Wa dhalika, kenapa alasannya? Wa dhalika kaunu aqalli tuhri 19 yawman sabitun, khabar sabit ia li anna aktsaral haidi, kerana bahwasanya sebanyak-banyak haid. Aktsara isim li anna, al haidi mudhaf ilaih, khabar indahu, bukan indahu, di sisinya, di sisi Yahya ni, khabar 10 ayyamin, 10 hari. Patut pun bagi Yahya ni sebanyak-banyak haid 10 hari. Maka padanlah dia kata sekurang-kurang suci 19 hari. Kerana sebulan kan, dia kata ghalib mesti ada satu suci, mesti ada satu haid. Maka 29 hari. 10 hari haid, 19 hari suci. Bolehlah masuk dalam sebulan tu. Ini pandangan yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i lah. Habis selesai. Lepas tu wattaqyidu bit-tuhri bainal haidataini, dan bermula mengkaitkan suci antara dua haid itu, khabar ihtirazun, ialah untuk keluar minat tuhri, daripada suci, bainal haidhi wan nifasi, antara haid dan nifas. Suci antara haid dan nifas tidak perlu cukup 15 hari 15 malam, bahkan kalau tidak ada suci pun boleh. Taswirnya, seorang perempuan mengandung 5 hari sebelum beranak keluar darah, maka hukum dia haid menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan kedua mazhab Syafi'i istihadah. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i haid. Berterusan keluar tu sampailah hari beranak, keluar darah talak, hukum dia haid kerana bersambung dengan haid sebelumnya. Yang mana sekurang-kurangnya sehari semalam. Atas pandangan yang mengatakan cukup sekurang-kurangnya sehari semalam. Itu dalam Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ataupun Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfah. Kalau Hasyiah Ali Syubran Malisi, dia kata tak syarat sehari semalam sebelumnya cukup. Itu kita lupa nak bagi tahu dalam Izalatul Iltibas. Kan darah talak disyaratkan sebelum keluar darah talak. Kalau nak hukum darah talak tu haid, mestilah sebelum dia itu paling kurang sehari semalam sudah haid. Itu dalam Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfah. Maknanya kalau sehari semalam sebelum beranak itu haid, bersambung dengan waktu beranak dan keluar darah talak, darah sakit beranak tu haid. Tapi kalau sebelumnya itu tak cukup, contoh 12 jam, kemudian mari beranak darah tolak. Hak ni Syekh Ali Syubran Malisi kata tetap hukum haid kalau campur antara sebelum beranak dengan semasa beranak tu cukup 24 jam, maka darah tolak itu haid. Tapi kalau tak cukup 24 jam, darah tolak tu fasad. Hak sebelum darah tolak pun fasad juga, sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Tu. Lepas tu dia kata wan nifas. Itu antara taswir tidak ada suci. Dan begitu juga antara nifas dan haid. Antara nifas dan haid kena syarat suci walaupun selahdah. 60 hari nifas, selahdah berarti keluar balik darah tersebut haid. 50 hari nifas, 10 hari suci. Lepas tu keluar darah semula, haid. Begitu. Sudah bahas dah dalam Izalatul Iltibas.
Fa innahu maka sesungguhnya at-tuhru bainal haidhi wan nifas. Satu lagi, at-tuhru bainan nifasain. Suci antara dua nifas. Taswir mudah-mudahnya ada dalam Izalatul Iltibas. Bagi kita mudah-mudah lagi, kita ulang balik. Contoh ambil pertama dah lah. Dia ada dua ambil pertama dah lah. Contoh seorang perempuan isteri itu beranak. Bila beranak, lepas tu keluar darah nifas. Lepas tu suami pergi bersetubuh dengan dia dalam keadaan haram. Lepas tu lekat anak pula. Atas pandangan mengatakan nifas tidak menghalang berlakunya beranak, maka beranaklah. Okey, lepas pada tu gugur pula alaqah tu. Maka dia nifas yang kedua. Nifas yang baru. Ada tuhur tak? Tidak ada tuhur. Contoh, kawan, saya lagi. Dia beranak. Keluar darah nifas. Suami setubuh dia dalam keadaan nifas tersebut. Lekat alaqah. Lekat anak yang panggil alaqah. Segumpal darah. Lepas melalui tempoh 60 hari nifas, tiba-tiba gugur. Lepas tu keluar darah selepasnya. Nifas yang kedua. Kenapa dia? Ada tak suci 15 hari? Tak ada. Bahkan selahzah pun tak ada. Lepas gugur tu keluar darah lah tu. Keluar darah lagi pula. Itu darah nifas yang baru. Boda 60 hari yang baru pula. Lepas tu dalam Izalatul Iltibas. Fa innahu yajuzu maka sesungguhnya sya'an. Yajuzu khabar. Harus ia ayyakuna ta'wil masdar fa'il. Bahawa adalah ia at-tuhru bainal haid wan nifas tu. Khabar yakun. Aqalla lebih sedikit min 15 yawman. Daripada 15 hari. Mana harus kurang lagi daripada 15 hari. Boleh. Taqaddama sama ada terdahulu ia haid atau ta'akhkhara ataupun berada di belakang ia haid. Maknanya sama ada haid dulu baru nifas atau nifas dulu baru haid. Maka tak perlu cukup 15 hari 15 malam. Bahkan kalau haid dulu baru nifas tak syarat suci pun. Tapi kalau nifas nak pergi kepada istihadah, nak pergi kepada haid, maka kena syarat suci walaupun selahzah. Sebab kalau keluar nifas 60 hari dan ke atas, dia akan masuk dalam mustahadah fin nifas. Perempuan istihadah dalam nifas. Maka nak elak daripada tu, mesti dia kena sekurang-kurangnya lepas 60 hari tu, selahzah berhenti, keluar balik, itu dia panggil darah haid. Habis. Itu yang pertama lah. Aqallut tuhri. Lepas tu dia pun masuklah. Wa ghalibut tuhri bainal haidataini. Dan bermula sekurang-kurang, bermula ghalib suci antara dua haid itu, khabar baqiyatus syahri. Ialah baqi bulan tu. Baqi bulan tu lah. Kalau contoh dia itu ghalib suci, maka kena kembali kepada ghalib haid. Ghalib haid 6-7 hari. Maka baqi bulan tu suci lah ghalib dia. 23-24 hari suci. Li'annal ghaliba, kerana bahawasanya ghalib isim li'anna. Jumlah tu jadi khabar li'anna. Annal mar'ata, al-mar'ata isim anna. Bahawasanya seorang perempuan itu khabar anna. Tahidu haid ia perempuan. Fi kulli syahrin, pada setiap bulan itu haidat. Tahidu fi kulli syahrin haidatan. Masdar maf'ul bih, maf'ul mutlaq. Akan sebagai satu haid. Seorang perempuan telah berhaid, akan berhaid pada setiap bulan satu haid. Itu paling kurang ghalibnya. Maka bila dah habis haid, maka dia akan suci. Maka suci pun berlaku dalam bulan tersebut juga. Maka fa idza kana al-haidu sittatan aw sab'atan, ay ayyamin lah. Maka jika adalah ia haid itu 6 atau 7 hari, fa yakunu tuhru thalathatan aw arba'atan wa 20 yawman. Maka adalah suci yang di antara dua haid tu 23 atau 24 hari. Ay baqiyatus syahri. Baqiyat tu badal lah. Badal bagi 23-24. Dia akan berada pada khabar yakun. Jadi kita baca dengan mansub. Baqiyatus syahri. Yani yakunu tuhru baqiyatus syahri. Adalah suci iaitu baqi bulan tersebut. Wala hadda ay wala hadda thabitun. Dan tidak ada had sama sekali. Sabit ia li akthari at-tuhri. Bagi sebanyak-banyak suci tak ada had. Bil ijma'i, dengan ijma' ulama' jar majrur. Bahkan boleh jadi seorang itu setahun sekali haid.
Boleh jadi seorang perempuan tu tak pernah haid langsung. Boleh. Lianna minan nisa'i, dan kerana bahawasanya sebahagian daripada para wanita tu man tahidu, man tu isim lianna muakhar, minan nisa' ta'alluq suatu mansukh, khabar inna muakhar, khabar lianna muqaddam. Sebahagian perempuan itu man tahidu ialah perempuan yang haid ia man fis sanati, dalam setahun itu marratan, sekali ya. Wa minhunna, dan sebahagian daripada nisa itu man tahidu ialah perempuan yang haid ia perempuan fi umriha, pada umurnya yang perempuan marratan, seumur hidup sekali je. Ada yang setahun sekali, ada seumur hidup sekali je keluar haid. Wa qad la tahidu, qad litaqlil, dan kadang-kadang tidak berhaidlah ia perempuan aslan sama sekali. Ada orang yang tak pernah haid langsung, ka Fatimah Az-Zahra'i, seperti Fatimah Az-Zahra, tak pernah haid langsung. Nifas pun lepas beranak keluar setitik, lepas tu suci. Tu dia panggil selahlah. Tu radhiyallahu ta'ala anha, mudah-mudahan meridai ia oleh Allah daripada Fatimah Az-Zahra. Hakal Qadi Abu Tayyibi telah berhikayatlah oleh Qadi Abu Tayyib. Jadi Abu Tayyib dia qadi juga, maka kalau nak rujuk Abu Tayyib kena sebut nama Abu Tayyib. Kalau Qadi Husain saja tak payah sebut Husain, faham dah? Qadi Husain. Anna mra'atan, bahwasanya jumlah tu jadi maf'ul haka, al-qadi fa'il. Anna mra'atan isim anna, bahwasanya seorang perempuan fi zamanihi, pada masanya, masa tuhur, masa suci tu. Bukan. Fi zamanihi, fi zamanil qadi Abu Tayyib. Nak cerita zaman dia. Seorang perempuan pada zamannya, kanat, jumlah tu jadi khabar anna. Adalah ia perempuan tu, dhamir mustatir hiya, isim kanat kembali kepada imra'ah. Khabar kanat, tahidu, berhaid ia perempuan, kulla sanatin, pada setiap tahun, yauman walilatan. Setiap tahun dia hanya haid sehari semalam ya. Abu Tayyib zaman dia. Wa kana nifasuha nifasul mar'ah, imra'ah, dan adalah nifasnya nifas perempuan tu, khabar kana arba'ina, ay arba'ina yauman, 40 hari ya. Nifas ni makna lepas kosong rahim lah. Tu zaman dia pernah jumpa begitu. Wa akhbarani min athaqqa, patutnya awthaqqa tu. Tak silap awthaqqa, thiqah tu yang lebih dipercayai. Apalah ikut ya. Wa akhbarani, dan telah mengkhabarkan akan daku, man, oleh orang, fa'il, oleh orang yang bukan asaqulah, dia fi'il tu. Fi'il. Wa akhbarani man tu fa'il, orang yang athaqu bihi, yang percaya oleh aku dengan dia, dengan man. Anna walidati, bahwasanya mak dia, anna walidati, bahwasanya ibuku, kanat, jumlah tu khabar anna, telah adalah ia ibuku tu, khabar la tahidu aslan, tidak pernah haid sama sekali. Ada orang bagi tahu dia. Wa khabarani man athaqu bihi, telah mengkhabarkan akan daku di sini kena pada Qadi Abu Tayyib lah zahirnya ni, oleh orang yang aku percaya dengan dia. Khabar apa? Anna walidati, dia pakai walidati ya, bahwasanya ibuku, ni dia nukil hak orang tu katalah bahwasanya ibuku tidak pernah haid sama sekali. Wa anna ukhti minha, minha tu wallahu alam, dia apa kaitan minha tu? Sebab nak kata kanak tu. Wa anna ukhti minha, boleh juga kita kata wa anna ukhti minha min walidati. Gitu ah. Wa anna ukhti, dan bahwasanya saudaraku daripada makku. Mungkin saudara seibu lah. Saudara seibu. Mungkin gitu. Kanat adalah ia ukhti tu. Saudara perempuanku yang seibu tu.
Tahidu haid ia ukhti tu fi kulli sittina pada setiap 60 hari marratan sekali. Mana dalam 60 hari, mana dalam 2 bulan dia haid sekali. Kalau mak aku tu dia tak pernah haid langsung. Ada. Wa nifasuha, dan bermula nifasnya, nifas ukhti lah, kita balik kepada dhamir yang terdekat pada zahirnya. Itu thalathatu ayyamin khabar. Ayyamin mudhaf ilaih. 3 hari je nifas. Ba'da mautihima. Ba'da mautihima. Ba'da mautihima. Selepas mati keduanya. Baik, mana pula ni? Wa nifasuha ba'da mautihima. Mana selepas mati? Mak dia tu tak pernah haid. Saudara perempuan dia daripada belah mak dia itu, dia kata ukhti, ukhti itu saudara perempuan aku. Minha, daripada mak aku. Mana saudara perempuan seibu lah, fahamnya. Dia tu haid pada setiap 60 hari sekali. Nifahnya itu 3 kali. Tapi ba'da mautihima, tak faham. Selepas mati keduanya. Mana pula mati? Mana pula ba'da mautihima tu? Tu kena cari lah. Tu dia sebut dalam kitab Dalilul Mar'ah Al-Muslimah Manarus Sabi dengan Mughnil Muhtah. Nanti kena carilah dalam kitab Mughnil Muhtah. Ba'da mautihima ke apa ni? Cari nanti akan datang, insya-Allah taala. Habis. Jadi ni berkaitan, satu topik berkaitan dengan qadar suci yang menengahi antara 2 kitaran haid. Maka begitulah hukumnya mazhab jumhur, mazhab mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki 15 hari 15 malam. Mazhab Hambali 13 hari 13 malam. Pandangan daripada Yahya bin Aktham, dia kata 19 hari 19 malam, kerana baginya sekurang-kurang haid 10 hari. Maka itulah terjadinya khilaf ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.